Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita semua masih lagi dilempahi dengan nikmat Islam dan iman, serta masih lagi berada di dalam perjuangan hak asasi manusia untuk mempertahankan kemanusiaan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, saya mengambil kesempatan ini untuk menyampaikan sedikit peringatan, nasihat dan tindakan yang perlu dibuat oleh semua ahli jawatankuasa Majlis Rohingya Malaysia atau MRM di seluruh negara. Saudara-saudara yang dirahmati Allah SWT sekalian, semalam Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin telah pun mengisytiharkan satu perintah, iaitu perintah larangan pergerakan kepada seluruh masyarakat Malaysia, sama ada di kalangan warga negara Malaysia atau warga asing ataupun warga pelarian yang berada di dalam negara ini, telah diberikan peringatan bahawa suatu perintah larangan pergerakan akan dijalankan oleh kerajaan, akan dikuatkuasakan oleh kerajaan bermula daripada pukul 12 malam ini sehinggalah kepada 31 hari bulan 3 2020, iaitu hujung bulan ni. Apa maksud ni semua? Maka perintah larangan ini meliputi kepada beberapa perkara. Yang pertamanya, saudara-saudara Rohingya ku sekalian, yang pertamanya, semua sekolah-sekolah Rohingya, madrasah-madrasah Rohingya serta surau-surau Rohingya di seluruh negara hendaklah ditutup mulai esok sehinggalah 31 Mac, ataupun sehingga sekolah-sekolah kerajaan dibuka semula dan masjid-masjid serta surau-surau di Malaysia ini dibuka semula oleh Jabatan Agama Islam. Apabila semua sekolah-sekolah, madrasah-madrasah, sekolah-sekolah kerajaan, madrasah-madrasah Melayu dibuka semula, barulah madrasah-madrasah dan sekolah-sekolah Rohingya boleh dibuka. Apabila masjid-masjid mula dibenarkan oleh Jabatan Agama Islam negeri-negeri dan juga JAKIM untuk menjalankan aktiviti seperti biasa, barulah surau-surau Rohingya boleh dijalankan. Buat masa ini, bermula daripada esok, semua sekolah-sekolah mesti ditutup. Yang keduanya, semua surau-surau juga perlu ditutup. Sembahyang Jumaat juga untuk masa 2 minggu ni tidak dijalankan di mana-mana masjid. Jadi kita solat Jumaat tu kita gantikan dengan solat Zuhur di rumah masing-masing. Dan solat subuh, solat Zuhur, solat Asar, solat Maghrib, solat Isyak juga tidak dibenarkan dibuat secara berjemaah, mesti dibuat di rumah masing-masing. Baik, itu yang pertama. Yang keduanya, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, semua warga Rohingya di Malaysia ni yang bekerja dengan mana-mana majikan, sama ada dengan majikan Melayu ke, Cina ke, India ke, ataupun dengan siapa saja, hendaklah mengikuti arahan majikan masing-masing. Kena ikut arahan bos masing-masing. Sebab bos-bos atau majikan-majikan kita ni tertakluk kepada arahan kerajaan Malaysia. Jadi, kerajaan bermulai daripada esok, kerajaan mengarahkan semua premis-premis perniagaan, semua pejabat-pejabat, syarikat-syarikat menutup pejabat-pejabat masing-masing, kecuali beberapa perniagaan seperti restoran, seperti kedai runcit, pasar raya itu boleh dibuka.
Yang lain-lain tidak dibenarkan. Dan kalau boleh buat kerja pun hanya boleh buat kerja daripada rumah saja. Jadi jika bos suruh balik, maka baliklah terus ke rumah. Janganlah kita berjalan ke mana-mana, terus balik ke rumah dan kita duduk di rumah selama 2 minggu ini. Baik. Saudara-saudari yang dirahmati Allah SWT, yang ketiganya adalah semua majlis atau program atau aktiviti tidak boleh dijalankan. Termasuklah majlis perkahwinan. Tak boleh dibuat. Majlis perkahwinan tidak dibenarkan oleh Jabatan Agama Islam seluruh negara. Orang Melayu pun tak boleh buat majlis perkahwinan, cuma boleh buat akad nikah saja. Jadi orang Rohingya pun sama juga, tak boleh buat majlis perkahwinan, hanya boleh buat akad nikah saja. Tapi akad nikah ni pun cuma hanya dibenarkan qadi, kemudian pengantin lelaki, pengantin perempuan dan 2 orang saksi. Hanya 5-6 orang saja yang boleh duduk dalam majlis perkahwinan ni dan tidak boleh lebih daripada 30 minit. Jadi mesti selesai cepat dan kemudian balik terus ke rumah masing-masing. Seterusnya, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kepada saudara-saudara yang mengidap sakit demam, sama ada demam, batuk, sesama, dalam masa 2 minggu ni, jika ada demam, teruslah pergi ke klinik kesihatan kerajaan yang berdekatan. Terus pergi dan lapor diri dekat sana, bagi tahu saya demam dan saya datang untuk buat pemeriksaan. Saya takut saya kena virus corona ini. Dan siapa yang saya tahu ramai daripada saudara-saudara Rohingya yang pergi ke perhimpunan jemaah tabligh awal bulan yang lepas. Jadi siapa yang pergi ke Seri Petaling awal bulan lepas dan belum lagi pergi ke klinik kesihatan untuk membuat pemeriksaan, saya minta pergilah segera pergi. Kalau boleh esok terus pergi. Lapor ke klinik kesihatan tempat kamu semua duduk, bagi tahu pada doktor saya ada pergi ke Seri Petaling, Masjid Seri Petaling di Kuala Lumpur untuk program tabligh. Jadi saya ni datang untuk buat pemeriksaan. Kerana sehingga setakat ni daripada 15,000 orang yang hadir dalam program tabligh tu, cuma dalam 8,000 lebih saja yang baru buat pemeriksaan. Jadi ramai lagi yang tak buat pemeriksaan dan saya khawatir ramai saudara-saudara Rohingya yang pergi dan tak pergi, yang pergi ke program tabligh tu tapi sampai hari ini tak pergi ke klinik kesihatan untuk buat pemeriksaan. Jadi tolong pergi segera ya. Dan dalam masa 2 minggu ni, siapa yang sakit juga cepat-cepat pergi agar kita dapat cek diri kita dan mudah-mudahan saya doakan tidak kena virus COVID-19 ni dan kita tidak menjangkiti anak, isteri atau saudara-saudara mara kita yang lain. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam masa 2 minggu ini, perintah larangan pergerakan ni menghalang kita daripada keluar bebas daripada rumah. Kita semua ni kena duduk rumah. Sebab tu hari ni saya buat video ni di rumah. Sebab mulai daripada esok pun saya tak boleh keluar rumah suka-suka. Saya tak boleh keluar rumah, tak boleh balik kampung, tak boleh pergi mana-mana dengan suka-suka hati saja, tak boleh. Kalau saya nak keluar, pergi beli barang, sekejap, terus balik rumah balik. Jadi dalam masa 2 minggu, semua orang yang tidak bekerja mesti duduk dekat rumah. Tak boleh keluar suka-suka. Dan juga orang Kedah tak boleh pergi Kuala Lumpur, tak boleh keluar Kedah. Orang Johor tak boleh keluar Johor. Orang Kelantan tak boleh keluar Kelantan. Orang Terengganu tak boleh keluar Terengganu tanpa izin polis, tanpa surat daripada polis. Siapa yang didapati berkeliaran tanpa sebab dan keluar daripada satu negeri ke satu negeri tanpa sebab, boleh ditahan oleh polis dan boleh dikenakan penjara sehingga 2 tahun. Baik saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi dalam masa 2 minggu ni kita kena duduk dekat rumah, kita kena jaga diri kita, kena jaga isteri dan anak-anak bagi yang dah kahwin, jagalah diri
dan jangan 2 minggu ni kita nak pastikan yang kita ni sihat, yang kita ni tidak ada dijangkiti oleh virus COVID-19 ni. Baik, seterusnya saya ingin mengingatkan kepada semua warga Rohingya di seluruh Malaysia, ikutilah arahan pihak polis. Sebab anda semua dipantau oleh pihak polis di tempat anda. Jadi, semua arahan yang diberikan oleh pihak polis kepada ketua-ketua Rohingya di seluruh Malaysia mestilah dipatuhi. Jadi, sekarang ni kena ikut cakap ketua-ketua kita, ketua-ketua Rohingya kita, dan khususnya ketua-ketua MRM yang ada di seluruh negara hendaklah berperanan menasihati semua AJK dan semua ahli Rohingya di seluruh Malaysia untuk mematuhi perintah larangan pergerakan ini. Jika ada sebarang pertanyaan, sila rujuk kepada ketua-ketua MRM yang ada, dan ketua-ketua MRM jika ada pertanyaan dan tak dapat jawab ataupun ada persoalan, boleh rujuk kepada saya terus. Alhamdulillah, akhirnya marilah sama-sama dalam masa 2 minggu kita mengkuarantinkan diri ataupun kita mengasingkan diri daripada keluar daripada rumah ni. Apa yang kita nak buat dalam masa 2 minggu ni, marilah sama-sama kita solat, jaga solat 5 waktu, kita zikir banyak-banyak, baca Quran banyak-banyak, kita eratkan hubungan suami isteri, anak beranak, jangan gaduh, jangan buat salah, jangan gaduh, sabar banyak-banyak. 2 minggu ni kita doa pada Allah SWT agar Allah ampunkan segala dosa-dosa kita dan Allah beri rahmat serta Allah selamatkan kita, Allah selamatkan Malaysia daripada segala bencana yang datang daripada virus COVID-19 ini. Baiklah, dengan itu saya mendoakan semua sahabat-sahabat diberikan kesihatan oleh Allah SWT dan diberikan rahmat serta taufik dan hidayah dan dikurniakan keselamatan dunia dan akhirat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.